Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan jasmani tingkatan 4 berkaitan dengan penyakit iaitu penyakit thalassemia. So kita tengok pengenalan dia. Okey, kita akan tengok pengenalan dia terlebih dahulu. Okey, thalassemia ni adalah penyakit berkaitan dengan genetik, penyakit keturunan. Kalau ada siapa yang pembawa darah dari thalassemia daripada ibu bapanya, berkemungkinan besar akan ada pada anak-anaknya atau warisnya terkena thalassemia lah. Okey, thalassemia ini bukan penyakit berjangkit. Tak boleh berjangkit melalui penyaluran darah, udara, air ataupun sentuhan fizikal, tak boleh. Seksual ke tak boleh. Tapi dia akan kebiasaannya apabila dikaji oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, seorang daripada 20 orang rakyat Malaysia adalah pembawa penyakit thalassemia. Kebiasaannya merupakan kaum Melayu, okey, Cina dan keturunan etnik Kadazan Dusun di Sabah. Okey, penyakit ini jarang dalam kalangan India dan Provinsi Sarawak. Kemahiran pada hari ini adalah untuk mencegah dan mengurangkan risiko penyakit dalam kehidupan seharian. Okey, ini adalah sel darah dan ini sel darah merah. Ini kalau contoh orang derma darah. Okay, kita tengok thalassemia. Thalassemia adalah penyakit genetik sel darah merah iaitu badan kurang menghasilkan hemoglobin. Kurang menghasilkan hemoglobin. Okay. Ataupun hemoglobin tidak normal. Ataupun dipanggil hemoglobin tidak normal lah. Hemoglobin ni adalah protein dalam sel darah. Dalam sel darah ni hemoglobin adalah protein yang membawa oksigen ke seluruh tubuh badan. Okey, thalassemia ni diwarisi oleh ibu bapa. Okey. Dan melibatkan anak-anak lelaki dan juga perempuan. Terdapat dua jenis thalassemia, iaitu pembawa gen thalassemia minor dan juga pesakit thalassemia. Okey. Pembawa ni dia ada bawa, dia tak kena gen tu. Kalau pergi pesakit ni memang ada darah thalassemia lah, pembawa penyakit thalassemia lah. Okey, kita tengok pembawa thalassemia iaitu thalassemia minor, pesakit thalassemia macam mana ya, pembawa dulu ya. Pembawa ni adalah ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia tapi tidak menunjukkan sebarang tanda sebagai seorang pembawa yang boleh menurunkan gen thalassemia kepada anak macam normal, relax macam biasa. Sebab tu kita dah kena check darah thalassemia sama ada thalassemia ataupun tak ada. Kena check dekat klinik. Nanti dia beritahu lah. Okey. Ataupun yang memang ada kedua ibu bapa yang mempunyai gen thalassemia sepenuhnya, berkemungkinan besar anaknya juga mempunyai thalassemia lah apabila lahir. Pesakit kelihatan normal tetapi apabila berusia antara 3 hingga 18 bulan bayi mula menunjukkan tanda-tanda anemia. Okey, kita tengok lagi jenis-jenis thalassemia tadi. Thalassemia minor boleh dikesan menggunakan ujian darah. Ujian darah tidak menampakkan tanda-tanda pada umur seawal 3 tahun. Tanda-tanda fizikal tak ada, tapi seawal umur 3 hingga 18 dah nampak lah benda itu nak jadi. Manakala pesakit thalassemia intermedia menunjukkan tanda-tanda pesakit ketika usia lebih matang atau remaja ke dewasa. Kalau dah ni baru nampak apa ada thalassemia apanya. Okey, itu tambahan sedikit. Dia kata terdapat dua jenis protein iaitu alpha globin dan beta globin. Okey. Kedua-dua jenis protein ini menyebabkan pesakit thalassemia alpha dan thalassemia beta. Kedua kategori penyakit ini diwarisi daripada ibu bapa. Memang ibu bapa lah pembawa kepada thalassemia ni lah ya. Sebab tu kita cek darah nanti bila nak kahwin nanti. Salah seorang tu mesti tak ada thalassemia. Keadaan darah yang kekurangan sel darah merah atau hemoglobin dan menyebabkan pengidapnya berasa lemah. Itu anemia. Sentiasa berasa lemah. Okey, yang seterusnya adalah tanda-tanda thalassemia. Kita tengok tanda-tanda yang pertama sekali. Ini tanda-tanda yang pertama. Perubahan pembentukan muka ketika membesar. Muka dia jadi lain pula. Dia tak sekata pembentukan tulang je. Perubahan pembentukan tulang semasa membesar termasuk tulang muka, hidung, bibir, mulut dan telinga. Macam tu pula jadi.
Okey, yang kedua, kita tengok yang kedua, ni yang kedua. Anemia yang serius, sel darah merah boleh hidup dalam beberapa minggu sahaja berbanding sel darah merah kanak-kanak normal, iaitu boleh hidup selama 4 bulan. Kekurangan hemoglobin dalam sel darah boleh menyebabkan kekurangan oksigen dalam setiap sel badan. Sebab tu dia rasa asyik lemah je. Sebab dia kurang oksigen di dalam badan. Okey, yang ketiga. Pembesaran terbantut, melambatkan pertumbuhan dan terbantut. Sepatutnya dah besar, dah tinggi ke apa ke. Tapi dia bantut lagi. Tu adalah salah satu daripada kesan thalassemia. Nombor 4. Okey, masalah kesihatan. Kesihatan normal ketika lahir dan berubah antara 6 hingga 18 bulan dengan muka menjadi pucat, sentiasa lemah dan bertambah teruk. Itu kesan dia. Kesan thalassemia lah. Jaundice. Jaundice ni kuning lah. Panggil kuning. Jaundice. Jaundice biasanya dikaitkan dengan masalah organ badan, iaitu hati dan limpa, sehingga menyebabkan perut menjadi buncit. Itu yang kita takut tu. Jaundice ni biasanya dekat baby. Kita takut dia terkena jaundice ni lah. Kalau dia kena jaundice tu, kita kena ambil ujian darah dia lah. Jadi kalau masa bayi ni tak ada ubat dia, susu ibu ni yang paling penting. Ibu pun kena makan makanan yang sihat lah. Okey, macam mana kita nak tahu? Ujian saringan awal, kiraan darah lengkap, blood count. Ujian pleuronetal dan hemoglobin electrophoresis boleh digunakan untuk saringan penyakit thalassemia bagi ibu yang hamil. Okey. Hal ini merupakan tindakan awal bagi memastikan zuriat dilahirkan dengan sihat. Jika seseorang sudah mengetahui status thalassemia dalam badan, maka suami dan isteri sedia maklum akan risiko penyakit yang akan dirawasi kepada keturunannya. Tu kena bagi tahu awal-awal lah. Kesan-kesan tu tanda tadi kan. Kesian juga. Okey, kita tengok kesan thalassemia kalau pada jadi pada diri kita, keluarga kita kan. Kena dapat, yang pertama sekali kena dapat rawatan sepanjang hayat. Dah kena buat pemindahan darah pula. Okey, lepas tu kena beralang-alik rawatan penyekaran zat besi diperlukan. Okey, ini dia. Boleh membawa kepada kematian pula dah. So kita tengok satu-satu rawatan sepanjang hayat ya. Okey, aspek fizikal psikososial diri melibatkan aktiviti sosial terjejas, kurang berinteraksi dengan rakan sebaya, kurang mempunyai daya tahan untuk melibatkan diri dalam aktiviti sosial, termasuk aktiviti fizikal dan riadah, serta emosi dan pemikiran terganggu. Itu dia. Pemikiran pula terganggu. Dia asyik lemah je. Rawatan sepanjang hayat. Pemindahan darah setiap bulan. Pesakit perlu berulang-alik ke pusat rawatan thalassemia untuk membuatkan perancangan kehidupan seharian sedikit terganggu. Okey, yang seterusnya adalah rawatan penyingkiran zat besi. Kita darah kaya dengan zat besi yang terkumpul dalam transfusi darah pada jangka masa panjang boleh merosakkan hati, jantung dan organ lain. Oleh itu pesakit perlu mengelakkan makanan yang kaya dengan zat besi. Okey. Lepas itu kesan rawatan mengenang bahaya ini adalah membawa kepada kematian. Okey. Kesan rawatan tu mengundang bahaya, sebagai contoh rawatan zat besi boleh menyebabkan pesakit bahaya yang lain seperti kencing manis. Kalau ada kencing manis nak pakai zat besi pula itu susahlah. Kegagalan fungsi jantung yang boleh menyebabkan penyakit kardiovaskular, bara hati dan lain-lain yang boleh menyebabkan kematian. Okey, itu. Kalau kita tengok itu pada diri pada keluarga pula kena buat pemindahan sumsum tulang, peruntukan kewangan, hidup dengan lebih tertekan lah. Berbahaya. Okey. Okey, pemindahan susun tulang untuk pesakit thalassemia major biasanya menggunakan susun tulang daripada adik-beradik kandung kerana kejayaan usaha ini paling tinggi untuk merawat pesakit thalassemia lah. Adik-beradik kandung perlu ambil susun tulang dia. Dia pun ambil susun tulang, cek apa semua, pindah pada adik-beradik, pindah daripada yang ada sakit thalassemia kan. Ibu bapa perlu mencari wang lebih nak dapat pemindahan wang tu. Baik. Okey. Keluarga menjadi tekanan dan gangguan asyik kepada anak-anak tidak dapat menjalani kehidupan normal seperti orang lain. Habis kesian lah anaknya, tertekan lah. Pertambahan bilangan pesakit atau pembawa thalassemia. Perkahwinan antara pesakit thalassemia akan menambahkan jumlah pesakit.
ujian saringan thalassemia sebelum kahwin perlu dijalani. Kita mahu salah seorangnya tak ada thalassemia lah, supaya anak yang bakal lahir ataupun juret yang kita ada, waris yang kita ada ni tak ada thalassemia. Pertambahan pesakit thalassemia menjadi permintaan bekalan darah meningkat. Dan darah banyak pula nak guna. Sebab tu kita boleh cegah. Selagi kita boleh cegah lah. Kepentingan pengesanan awal dan rawatan. Dia memang kena kesan daripada awal lah. Cuba kita tengok. Thalassemia. Yang pertama sekali. Mencegah thalassemia daripada terus menular. Maksudnya, sebagai langkah awal pencegahan, ujian saringan pengesanan awal perlu dilakukan. Oleh sebab thalassemia adalah penyakit genetik, pasangan yang ingin berkahwin perlu menjalani ujian saringan awal thalassemia untuk mengetahui status ujian saringan thalassemia lah. Pembawa thalassemia, seterusnya mengelakkan perkahwinan yang antara pembawa. So, antara pembawa ni kita tak nak lah. Seorang-seorang je. Kalau dua-dua ada thalassemia, kita tak mahu macam tu lah. Mengelakkan kos perubatan yang tinggi. Bila kita dah dapat, nanti seterusnya kita dapat kontrol lah. Adalah kos rawatan yang tinggi perlu kita hadapi. Transfusi darah berterusan akan menyebabkan pengumpulan zat besi di dalam organ utama badan seperti hati dan limpa. Pesakit memerlukan kos yang tinggi bagi penyingkiran zat besi berlebihan yang perlu dilakukan mengikut keperluan. Bagi mengeluarkan risiko pesakit ini, pesakit perlu mengelakkan diri daripada makan makanan yang tinggi kandungan zat besi. Bahaya makan zat besi rupanya. Yang banyak lah. Mengetahui status kesihatan. Mengikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, diagnosis pesakit thalassemia boleh dilakukan pada usia kehamilan 10 hingga 11 minggu. Awal-awal kehamilan dah boleh dah. Menerusi prosedur amniocentesis dan juga chorionic villus sampling. Manakala diagnosis secara lazimnya boleh dijalankan menerusi ujian perkiraan sel darah merah. Itu kalau nak tahu status kesihatan lah. Nombor 4, rawatan penyingkiran zat besi. Rawatan penyingkiran zat besi, kekerapan rawatan bergantung kepada tahap pengumpulan zat besi dalam badan. Rawatan jenis ini merupakan rawatan sementara dan bersifat rawatan sokongan. Rawatan penyembuhan yang sebenar perlu melalui pembinaan darah dan susung tulang daripada penderma yang sesuai. Itu dia. So sedikit info, kita akan tengok sedikit info. Apakah makanan yang asyik cakap pasal zat besi kan? Apakah makanan yang tinggi zat besinya? Organ dalaman haiwan seperti hati, kuning telur, kekacang, kebanyakan sayuran hijau yang berdaun, produk makanan yang diperkaya dengan zat besi. Itulah kita punya makanan yang mempunyai zat besi. Itu saja daripada saya untuk hari ini. Kita akan berjumpa dalam kelas kita yang lain. Sekian, terima kasih.